Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali dalam sesi pembelajaran kali ini, Perniagaan Tingkatan 5, Bab 1 Tingkatan 5 iaitu Peranan Pengurusan Sumber Manusia. Kali ini, kita akan membincangkan tentang topik 1.4 iaitu aspek pengelolaan sumber manusia. Diharapkan para pelajar telah bersedia untuk belajar. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks di bawah subtopik. Ini dia kandungannya 1.4 aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan pada muka surat 13. Diharapkan murid-murid telah bersedia dengan buku catatan dan juga buku teks masing-masing. Murid-murid pernah dengar ada pekerja yang buat kerja yang bukan kemahiran mereka. Ada berlaku kemalangan di tempat kerja sebab tak ikut peraturan, ada gaji yang tak naik-naik dan tak kurang juga ada pekerja yang dapat ganjaran daripada syarikat mereka bekerja. Ya, semua inilah yang akan kita bincangkan dalam 1.4 aspek pengelolaan pengurusan sumber manusia. 1.4 aspek pengelolaan sumber manusia bermaksud perancangan pengelolaan PSM iaitu pengurusan sumber manusia akan dapat membantu merangka pembentukan strategi yang sesuai untuk memenuhi keperluan sumber manusia yang tepat bagi sesebuah perniagaan. Maksudnya di sini, apabila sesebuah organisasi itu atau sesebuah syarikat itu mencari pekerja ataupun sumber manusia, pekerja yang dicari ataupun sumber manusia yang dicari itu mestilah tepat yang dapat memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh sesebuah syarikat itu ataupun dapat memenuhi keperluan dan kehendak syarikat itu. Kerana itu sangat penting. Murid-murid, kenapa pentingnya pengurusan sumber manusia ini dirancang ya? Kerana perancangan sumber manusia yang strategik akan memudahkan pihak pengurusan merangka program yang bersesuaian untuk pembangunan perniagaan yang mampan, iaitu perniagaan yang mempunyai kekuatan tersendiri dan mampu mengekalkan pencapaian. Maksudnya adalah sangat penting kita ambil pekerja yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan memenuhi ciri-ciri keperluan perniagaan supaya memudahkan juga pihak pengurusan untuk merangka, menjalankan program-program yang bersesuaian supaya dapat membangunkan perniagaan. 1.4 aspek pengelolaan sumber manusia. Ada 6 aspek pengelolaan sumber manusia iaitu yang pertama, penempatan pekerja dan fasiliti, yang kedua, standard operasi tugas SOP, yang ketiga, sistem penggajian, yang keempat, penghargaan dan hukuman, yang kelima, penyelesaian masalah dan yang keenam, struktur organisasi. Baik, kita pergi satu persatu. Yang pertama, penempatan pekerja dan fasiliti. Maksudnya, penempatan pekerja ini adalah mengikut aspek kemahiran, kebolehan, minat dan kerjaya dan pengalaman pekerja serta keperluan perniagaan. Dan fasiliti yang bersesuaian iaitu kemudahan yang bersesuaian dapat membantu meningkatkan kecekapan dan prestasi pekerja. Contohnya, apabila sesebuah organisasi memerlukan seorang akaunten, maka calon yang diperlukan mestilah mempunyai ijazah perakaunan supaya syarikat dapat menempatkan dia sesuai dengan kelayakan dan kemahiran yang pekerja itu ada. Selain itu, pekerja yang bekerja juga perlu diberi pelbagai fasiliti yang cukup. Contohnya, tukang jahit yang bekerja di sebuah syarikat mestilah diberi mesin pelbagai fungsi supaya dapat menghasilkan jahitan yang baik. Aspek yang kedua ialah standard operasi prosedur tugas ataupun kita sebut sebagai SOP. Apa itu SOP? SOP merupakan dokumen arahan bertulis. Dia merupakan arahan tetapi secara bertulis untuk mencapai keseragaman. Maksudnya nak mencapai satu standard yang sama walaupun siapa pun yang melaksanakannya. Untuk mencapai keseragaman pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tertentu. Dan biasanya, kat mana SOP ni? SOP ni akan melibatkan pengendalian dokumen seperti plan, peraturan, nak buat peraturan mesti ada SOP-nya, melibatkan pematuhan dan dasar bagi memastikan kerja yang dilakukan mengikut piawaian yang ditetapkan, mengikut standard yang ditetapkan. Dan biasanya sesebuah syarikat dia akan ada SOP-nya sendiri dan pekerja perlulah ikut SOP tersebut. Tujuannya untuk apa?
Tujuan pekerja mengikut SOP yang ditetapkan adalah untuk meminimumkan risiko, maksudnya kurangkan risiko-risiko dan memelihara keselamatan semua pekerja. Sebagai contoh pematuhan SOP, pekerja pembinaan yang perlu menggunakan topi keselamatan apabila memasuki tapak projek dan juga bomba yang perlu sentiasa memakai baju keselamatan ketika bertugas memadamkan kebakaran. Aspek yang ketiga ialah sistem penggajian. Sistem penggajian yang kompetitif, yakni berdaya saing, akan meningkatkan motivasi pekerja. Maksudnya, sistem penggajian yang berdaya saing, iaitu yang ada kenaikan, akan membuatkan pekerja akan lebih bermotivasi, bersemangat untuk bekerja. Sistem penggajian yang tidak adil pula akan menyebabkan pekerja tidak kekal lama dan akan meningkatkan kos sumber manusia untuk melatih pekerja baru. Maksudnya, jika berlaku sistem penggajian yang tidak adil, contohnya macam pekerja tu dah bekerja lama tetapi gaji dia masih tak naik, maka jika bayaran yang diterima tidak setimpal dengan kerja yang dilakukan, ada kemungkinan pekerja itu akan tinggalkan pekerjaannya dan bekerja di tempat lain. Maka ini akan menyebabkan sesebuah syarikat itu terpaksa mengambil pekerja baru dan ini akan meningkatkan kos sumber manusia kerana terpaksa melatih pekerja yang baru. Justru persaingan yang tinggi dalam mengekalkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir memerlukan PSM supaya menyediakan ganjaran yang menarik supaya pekerja akan terus bekerja di syarikat yang sama. Sebagai contoh, anggota polis perlu dilindungi dengan insurans berkelompok kerana melakukan tugas yang berisiko tinggi memerangi jenayah. Begitu juga dengan seorang pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran tinggi perlu mendapat gaji yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang baru. Aspek yang keempat ialah penghargaan dan hukuman. Pekerja yang berprestasi tinggi harus diberi penghargaan. Maksudnya, pekerja yang telah bekerja bersungguh-sungguh menaikkan nama syarikat perlu diberi penghargaan. Contohnya dalam bentuk bonus tunai, hadiah dan sebagainya. Manakala pekerja yang berprestasi rendah dan bermasalah akan dikenakan sama ada yang pertama, hukuman seperti amaran lisan, amaran secara cakap dulu daripada majikan dan kemudian amaran bertulis, seterusnya potong gaji, kemudian tiada kenaikan pangkat, kemudian tiada insentif. Tiada insentif ni maksudnya tidak ada ganjaran ataupun bantuan ataupun sesuatu yang diberi dalam bentuk kebendaan sebagaimana diberi kepada pekerja-pekerja lain. Dan kemudian akhirnya jika mereka masih melakukan perkara yang sama, mengulangi kesilapan yang sama, barulah mereka layak diberhentikan kerja. Apakah tujuan hukuman ini kepada pekerja? Tujuannya adalah sebagai peringatan dan pengajaran supaya pekerja akan lebih berdisiplin. Murid-murid, kadang-kadang dalam peperiksaan akan dikeluarkan soalan dari sudut objektif. Jika seseorang itu melakukan kesalahan buat kali pertama sebagai pekerja, apakah hukuman yang layak dia terima? Jawapannya mestilah hukuman seperti amaran lisan. Sebab kalau kali pertama, biasanya kita akan ikut turutan soalan tu. Amaran lisan dahulu, kemudian barulah bagi amaran bertulis, kemudian hukuman seterusnya, potong gaji, tiada kenaikan pangkat, kemudian tiada insentif, barulah yang terakhir sekali, pemberhentian kerja. Tak boleh dalam soalan tu, jika seseorang itu melakukan kesalahan buat kali pertama, dia terus diberhentikan kerja. Itu bukan jawapan yang sebenar. Sebagai contoh, pekerja yang banyak memberi sumbangan kepada organisasi akan diberikan penghargaan khusus daripada syarikat sebagai tanda menghargai usaha beliau. Manakala pekerja yang tidak mematuhi prosedur, peraturan dan polisi organisasi perlulah dikenakan hukuman. Apakah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pekerja yang menyebabkan pekerja itu boleh dikenakan tindakan atau hukuman? Ini dia kesalahan-kesalahannya. Yang pertama, pecah amanah. Kedua, rasuah. Ketiga, salah guna aset syarikat. Keempat, tidak beretika. Kelima, ingkar arahan tanpa sebab. Dan yang keenam, ponting kerja. Justru murid-murid, cikgu nasihatkan supaya kamu semua belajar mendisiplinkan diri dari sekarang. Belajar amanah, hadir sekolah setiap hari supaya apabila kamu dewasa nanti, kamu dah terbiasa dengan amalan-amalan yang baik dan kamu telah berdisiplin. Jadi tidak ada masalah apabila kamu bekerja dan mungkin kamu dapat mengelakkan diri dari melakukan kesalahan-kesalahan sebegini.
Aspek yang kelima ialah penyelesaian masalah. Perhubungan harmoni antara majikan dan pekerja akan dapat mewujudkan suasana tempat kerja yang sejahtera. Maksudnya, peranan dan hubungan seseorang pekerja dengan majikan sangat penting kerana ia boleh mempengaruhi suasana di tempat kerja. Kalau hubungan majikan dengan pekerja baik, maka suasana tempat kerja juga akan lebih menyeronokkan dan sekaligus produktiviti juga akan dapat ditingkatkan. Pihak pengurusan juga perlu mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa bagi menggalakkan komunikasi berkesan. Sebagai contoh, jika pekerja menghadapi masalah dalam melaksanakan tugasan, pekerja boleh berunding dengan majikan atau rakan sekerja untuk mencari jalan penyelesaian. Aspek yang keenam iaitu yang terakhir ialah struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi ialah susunan pelbagai komponen atau unit kerja dalam organisasi. Susunan bagaimana kedudukan dalam sesebuah organisasi. Kenapa pentingnya susunan ini? Fungsinya adalah untuk memberi penjelasan tentang tanggungjawab dan biasanya orang yang berada di paling atas, di kedudukan paling atas ni adalah orang yang paling besar tanggungjawabnya dan menunjukkan tentang jawatan. Apa jawatan setiap bahagian ini? Jalur hubungan. Maksudnya hubungan orang yang paling atas adalah paling rapat dengan orang yang betul-betul di bawah jalurnya. Manakala orang yang kedua ini akan paling rapat dengan orang yang di bawahnya pula. Dan daripada struktur organisasi ini juga kita dapat mengetahui tentang deskripsi tugas. Apakah kepentingan struktur organisasi? Struktur organisasi sangat penting kerana melalui struktur organisasi kita dapat mengagihkan sumber dengan cekap dan berkesan. Bermaksud kita dapat meletakkan pekerja-pekerja kita mengikut kemahiran kebolehan mereka secara cekap dan berkesan. Dan yang kedua, membolehkan penyelarasan antara fungsi supaya aktiviti yang dijalankan selaras dengan matlamat organisasi. Bermaksud apabila kita telah meletakkan pekerja-pekerja kita di tempat mereka yang sesuai dengan mereka, maka mereka dapat menjalankan aktiviti mengikut tanggungjawab dan juga matlamat organisasi. Yang ketiga, kita dapat menetapkan bidang tugas. Kita tetapkan apakah tugas pekerja kita dan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja. Dan yang keempat, kita dapat mewujudkan rantaian arahan dan komunikasi melalui struktur organisasi yang membolehkan bahagian ini diwujudkan untuk mengendalikan bidang tugas tertentu. Bermaksud melalui struktur organisasi, kita dapat tahu siapa orang yang berada di atas kita dan kemudian bagaimana kita nak berkomunikasi dan dengan siapa kita patut berkomunikasi ataupun berhubung untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Murid-murid, ini ialah contoh sebuah struktur organisasi Smart Laundry di mana ada seorang pengurus, kemudian ada bahagian pemasaran yang bertanggungjawab dalam bahagian memasarkan produk atau perkhidmatan, kemudian ada bahagian kewangan dan pentadbiran, bahagian perkhidmatan dan teknikal dan seorang pekerja. Sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih murid-murid kerana telah sudi menonton video ini sehingga selesai. Sekiranya ada soalan, murid-murid boleh ajukan pertanyaan kepada cikgu melalui grup Telegram ataupun WhatsApp ataupun medium lain yang dirasakan sesuai. Terima kasih murid-murid. Cikgu doakan murid-murid akan terus belajar dalam keadaan yang cekal hati walau dalam apa keadaan sekalipun. Semoga terus berjaya, teruskan usaha. Jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.